الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Saudara perempuan, putra-putra dan putri-putri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan ini. Dan pada petang ini, sebagai mukadimahnya, saya ingin memfokuskan sedikit tentang sihir yang merupakan satu fenomena, satu tren yang seringkali melanda umat Islam, umat manusia pada hari ini. Seolah-olahnya menampakkan manusia tidak takut lagi kepada azab neraka. Sebahagian manusia tidak takut lagi kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi fasik, menjadi kufur kerana ketakmakan, kebencian dan seumpamanya. Dan saya dipahamkan ada beberapa orang di sini yang terkena masalah seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Ada satu ayat yang boleh kita bicarakan pada petang yang permai ini untuk menampakkan kita tentang hal ini dan meletakkannya pada perspektifnya yang betul. Perspektif yang betul ialah berpandukan perspektif Al-Quran. Saya ingin mengambil ayat 102 dari surah Al-Baqarah. Ayat 102 dari surah Al-Baqarah menjelaskan tentang bab sihir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ Lau kanu ya'lamun." Shadaqallahul azim. Ayat ini meletakkan isu sihir pada perspektifnya yang betul. Dan kita hendak bicarakan sedikit tentang perspektif yang betul ini berkaitan dengan isu sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mengikut apa yang dibacakan syaitan kepada mereka. Yang dibacakan itu merupakan ilmu sihir. Dan sesungguhnya Nabi Sulaiman tidak kafir, tetapi yang kafir ialah mereka yang mengajar ilmu sihir itu, yaitu para syaitan. Dan sebenarnya tidak pernah diajar Allah kepada dua orang malaikat ilmu sihir itu. Sebaliknya, dua yang kufur yang mengembangkan ilmu sihir itu ialah mereka yang bernama Harut dan Marut. Dan mereka mengembangkan ilmu sihir itu di kota Babylon. Namun sebelum mereka mengajar manusia ilmu sihir, mereka akan memberitahu kepada manusia itu sebenarnya apa yang kamu hendak pelajari dari kami ini merupakan benda yang mudarat, tidak bagus.
maka janganlah kamu kufur kerana ilmu sihir ini. Dan akhirnya mereka manusia mempelajari ilmu sihir, dan ia merupakan ilmu yang tidak ada manfaat bagi mereka, malah mendatangkan banyak kemudaratan bagi mereka. Dan begitulah ayatnya sehingga ke hujungnya Allah menceritakan tentang balasan azab bagi mereka yang melakukan dan mengamalkan ilmu sihir ini. Ini ayat yang dipanjang ceritakan oleh para ulama, dipanjang tafsirkan oleh para ulama. Dan dari ayat ini lahir beberapa hukum yang penting untuk kita fahami. Pertama sekali, ilmu sihir pada asalnya merupakan ilmu yang dibawa oleh iblis dan syaitan. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan oleh para ulama, iblis dan syaitan mereka mendengar benda-benda yang dicakapkan di alam ghaib. Dan antara perkara yang mereka dengar ialah perbincangan antara para malaikat, arahan-arahan dari kalangan mereka untuk dilaksanakan di bumi dan di mana-mana saja di alam maya pada ini. Hasil daripada apa yang iblis dan syaitan dengar, mereka himpunkan. Kemudian mereka tambah di sana, kurangkan di sini. Dan akhirnya mereka sampaikan versi mereka kepada para manusia. Maka manusia mempelajari dari iblis dan syaitan satu ilmu yang luar biasa, kata mereka. Dan ilmu itu, kata iblis dan syaitan, ilmu para malaikat. Kononnya ketika disebutkan ia ilmu dari langit, ilmu para malaikat, sebahagian manusia terpedaya dengannya. Sedangkan iblis dan syaitan mengambil ilmu itu dan diputar belikkan. Putar belik inilah yang melahirkan pada asalnya ilmu sihir. Tiba-tiba pada satu ketika manusia melihat Nabi Allah Sulaiman dapat melakukan perkara pelik. Padahal yang dilakukan Nabi Sulaiman itu bukan sihir, ia merupakan mukjizat. Tetapi iblis dan syaitan mengajar manusia untuk mengatakan yang Sulaiman itu lakukan sebenarnya apa yang kami ajar. Sama, yang dia buat yang pelik itu sebenarnya dari ilmu kami juga. Jika Sulaiman itu Rasul, apa yang kami ajar ini pun merupakan ajaran tempias daripada Rasul. Maka ada orang mengatakan Sulaiman mengajar ilmu sihir. Sebab itu dalam ayat yang kita bacakan tadi Allah menafikannya, wa ma kafara Sulaiman, kata Allah. Allah berkata ringkas tapi maksudnya mendalam. Sulaiman tidak pernah kafir, tak pernah kufur untuk mengajar mereka ilmu sihir itu. Dan akhirnya Nabi Allah Sulaiman telah menghimpunkan tulisan-tulisan ilmu sihir dan diletakkan di bawah singgah sananya. Tidak ada makhluk yang boleh mendekati singgah sana itu, termasuk iblis dan syaitan. Siapa yang cuba mengambilnya, mengikut kata para ulama, akan terbakar dengan izin Allah. Tetapi akhirnya Nabi Allah Sulaiman wafat. Maka selepas kewafatan itulah tulisan-tulisan sihir itu akhirnya diambil dan diperkembangkan sampai ke hari ini. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang kita bacakan itu, kesan ilmu itu, kata Allah, antaranya adalah yatafarraqu bainal mar'i wa zawji. Ia dapat memisahkan hubungan antara suami dan isteri. Sebab itu kadang-kadang di sini saya mendengar cerita ada isteri yang terus benci dengan suaminya dan sebaliknya. Tidak kita nafikan ilmu sihir, kata Allah, boleh membawa kepada itu. Dan yang agak penting ialah kalam Allah yang mengatakan fala takfur, jangan kamu kafir dengan mempelajari ilmu sihir ini. Sebab itulah dia ilmu yang terkutuk. Dan berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, sebahagian ulama, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Tafsirul Quran yang Azim ataupun Tafsir Imam Ibn Katsir,
dinukilkan dalam kitab itu tafsiran tentang ayat ini, dan Imam Ibn Kathir berkata berdasarkan ayat ini sebahagian ulama mengatakan orang yang mempelajari ilmu sihir dia kafir. Orang yang mempelajari ilmu sihir jatuh kafir, mengamalkannya lagi kafir. Sebab itu setengah ulama mengatakan orang yang mengamalkan ilmu sihir dan yang mempelajari ilmu sihir mereka jatuh kafir, dan dalam hukum Islam mereka boleh dipancung sebab mereka sudah terkeluar daripada Islam. Dan kita melihat dalam masyarakat kita ilmu itu semakin menular. Maka berdasarkan ayat ini kita boleh berdoa kepada Allah dengan doa seperti, ya Allah, ya Tuhanku, jika orang yang melakukan sihir ini tidak bertaubat nasuha, hancurkanlah dia, musnahkanlah dia, balakanlah dia, laknatlah dia sampai ke bila-bila. Semoga dengan laknat darimu, panahan laknatmu yang menimpa ke atasnya itu akan menyebabkan kekufuran dari sihir ini, kebinasaan dari sihir ini tidak akan menular. Jadi mari kita berdoa kepada Allah agar pengamal ilmu sihir Allah kutuk, Allah timpakan musibah, Allah timpakan bala, Allah panah mereka dengan halilintar azabnya sehingga mereka hancur musnah jika mereka enggan bertaubat nasuha. Itu doa kita untuk ahli sihir dari kalangan mana sekalipun pada petang ini. Amin ya rabbal alamin. Disebabkan ayat tadi menegaskan mereka telah jadi kafir, mereka telah jatuh kafir dengan mempelajari ilmu sihir dan dengan mereka mengamalkannya. Jadi pengajaran bagi kita, jangan buat main dengan ilmu sihir. Macam mana pun kita marah dengan seseorang, kawal kemarahan kita. Marah itu biasa, tetapi jangan sampai terpapas dengan kemarahan itu sehingga akhirnya kita melakukan benda-benda seperti yang telah kita sebutkan tadi. Jadi itulah sedikit sebanyak sebagai mukadimahnya berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 102. Semoga insya-Allah Allah pelihara kita dari sihir kuatan manusia. Justru salah satu cara yang penting untuk kita mengawal ini, jika Allah izinkan sihir menimpa kita, maka ia akan menimpa kita dengan izin Allah. Kadang-kadang kita beramal, kita mendekati Allah, Allah izinkan seketika sihir menimpa kita. Dan jika kita bersabar, ia mengkifaratkan dosa kita. Tetapi pelakunya akan mendapat laknat daripada Allah selama-lamanya, melainkan jika dia bertaubat nasuha. Semoga laknat Allah menimpa mereka kesemuanya, melainkan mereka bertaubat kepada Allah. Saya mencadangkan dengan cadangan yang kita ambil dari Quran dan Sunnah agar kita jangan lupa melakukan perkara yang diwajibkan ke atas kita. Apatah lagi ibadah yang fardu. Jangan ada dari kalangan kita yang cuai melaksanakan solat yang 5. Bukanlah kita melakukannya sebab hendak mencegah daripada sihir, tidak. Yang kita bukan secetek itu. Kita melakukannya sebab kita hamba-Nya. Kita sujud dan bersolat kepada Allah sebab Allah sahaja yang layak disembah. Tetapi dengan melakukannya Allah pelihara kita insya-Allah. Sebab itu yang Allah janjikan juga dalam surah Al-Baqarah berpandukan ayat yang berbunyi fadkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Maka cara yang paling baik untuk ingat kepada Allah ialah dengan melaksanakan benda-benda yang wajib. Yang keduanya, jauhi benda-benda yang dilarang. Apatah lagi ia sesuatu yang diharamkan. Jika ia diharamkan, jauhi. Yang ketiganya, banyak berzikir kepada Allah, banyak beristighfar, banyak membaca Al-Quran. Ini semuanya kekuatan. Kadang-kadang bila kita membaca Al-Quran, kita tak nampak bagaimana ayat itu
sudah menjauhkan iblis daripada kita. Kita tidak nampak sebab ia di alam ghaib, tapi ia berlaku. Tapi andai kata kita malas beramal, kita merajinkan iblis kepada kita. Bila kita malas beramal, kita sedang merangsang iblis untuk mendekati kita. Sebab dia melihat kita tidak ada perisai, kita tidak ada kekuatan untuk menangkis serangan iblis dan syaitan. Dan Allah mengizinkan iblis dan syaitan mengacau kita dari depan, belakang, kiri, kanan. Silakan, Allah izinkan. Sebab itu tak pelik kita terkena itu, terkena ini, sebab Allah izinkan. Tetapi andai kata kita bersabar dan mendekati Allah, Allah bagi jaminan akhirnya kamu akan kubantu. Itulah keyakinan kita. Maka itu yang pertama. Dan yang keduanya adalah tak salah selepas kita laksanakan semua tadi yang wajib kita laksanakan, yang haram kita jauhi, amalan-amalan seperti zikir, tilawatul Quran, kita lakukan secara berkala. Jangan ikut mood, tapi secara berkala. Kita tambah sebagai sokongan, kita download dari YouTube ataupun daripada internet, mungkin bacaan doa, ruqyah syariah. Ruqyah syariah kita download, pasang di rumah setiap hari, sehari paling kurang sehari sekali. Itu sokongan. Jangan semayang tidak, kita pasang ruqyah saja, tak jadi. Selepas yang pokok-pokok tadi beres, sebagai sokongan, kita sudah ada teknologi canggih. Download dari internet, download ruqyah syariah, bacaan yang diambil daripada Al-Quran, yang sebenarnya berdasarkan sunnah dapat menghalau gangguan daripada iblis dan syaitan. Jika wujud sokongan seperti ini dalam rumah kita, dalam hidup kita, insya-Allah bagus sekali. Kalau sedikit sebanyak kita boleh menghafaznya, insya-Allah ia mendatangkan banyak kebaikan bagi kita di era yang serba mencabar pada hari ini. Sesungguhnya nak jadi baik di akhir zaman ini cukup susah dan amat mencabar. Nak jadi orang baik pada hari ini, nak jadi orang betul, nak jadi orang yang berjalan di atas landasan yang lurus, nak jadi manusia yang berjalan di atas siratal mustaqim di akhir zaman pada hari ini, amat susah lagi mencabar. Justru apa kekuatan yang Nabi ajar dan sampaikan kepada kita, ambil, jadikan ia kekuatan kita. Kita kembali kepada agenda kita. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita masuki surah baru, surah Al-Tariq. Surah Al-Tariq yang diterjemahkan sebagai yang datang di malam hari. Namun bila kita bedah maksudnya, kita dapati ada maksud-maksud tambahan yang lain. Namun temanya ialah Al-Tariq, iaitu yang datang di malam hari. Dan surah ini indah sebab membicarakan tentang penciptaan ilahi. Dan ia surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah memfokuskan tentang iman dan akidah. Bagaimana hendak menguatkan keyakinan kita. Itu yang difokuskan dalam surah-surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Maka surah Al-Tariq merupakan surah Makkiyah, dan Allah mengajak manusia melihat penciptaannya. Bila kita melihat penciptaan Allah yang begitu unik, yang begitu kompleks tetapi tersusun, lagi teratur, kita bakal menyadari tentang satu kuasa yang mampu melaksanakan apa yang dia kehendaki. Dan Quran menjelaskan kuasa itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah fokus dalam surah Al-Tariq ini. Dan pada petang ini kita mulakan dari ayat nombor 5, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib
innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Shadaqallahul azim. Ayat 5 hingga 10 surah Al-Tariq yang bermaksud, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia dijadikan. Dia dicipta dari air yang terpancar, air yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya selepas matinya. Pada hari dinampakkan segala rahsia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia satu kekuatan pun, dan tidak pula ada sebarang penolong bagi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita bedah dan cuba memahami maksud kalam was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan demi bintang Al-Tariq. Demi langit, ia merupakan satu sumpah daripada Allah. Wat-Tariq, dan demi bintang Al-Tariq. Ulama sepakat, bila Allah bersumpah di dalam Al-Quran, ia sumpah yang penting. Bila Allah bersumpah tentang sesuatu perkara, ia sumpah yang penting, ia berkaitan dengan sesuatu yang penting. Allah hendak menarik perhatian kita kepada sumpah itu sebab ia penting. Ulama sepakat tentang perkara ini. Jadi bila Allah bersumpah dengan sama, was-sama, demi langit, maka Allah mahu kita melihat penciptaan langit sebab ia penting untuk menyadari penciptanya. Wat-Tariq, Allah mahu kita mengkaji tentang bintang. Salah satu bintang Allah gelarkannya sebagai Al-Tariq, dan kemudian Allah perincikan dalam ayat yang berikutnya. Selepas Allah sebut tentang Al-Tariq sebagai suatu sumpah, datang ayat kedua. Dalam ayat itu Allah bertanya, wa ma adraka mat-tariq, apa yang mu faham tentang Al-Tariq ini? Kemudian Allah berikan sedikit penjelasan tentang Al-Tariq. Penjelasan itu terdapat dalam ayat nombor 3. An-najmu tsaqib, dia adalah bintang. Sebab itu kita tahu Al-Tariq ini rupa-rupanya bintang. Dia datang di malam hari. Siapa yang datang di malam hari? Bintang. An-najmu tsaqib, dia bintang, bukan sebarangan bintang. Dia bintang yang tsaqib, bintang menembus. Maka sekaligus Allah bersumpah dengan satu bintang yang menembus. Bila Allah bersumpah, Allah nak menarik perhatian kita tentang kepentingan benda itu. Sekaligus kita hanya boleh memahami kepentingan sumpah ini andai kata kita mengkaji. Dan kajian kita kajian untuk lebih memahami sumpah ini, agar dengan kefahaman yang mantap tentangnya, akhirnya keimanan kita kepada Allah yang Maha Pencipta semakin kukuh. Bila ia menjadi semakin kukuh, semakin mantaplah sujud dan rokok kita kepada Allah yang mencipta Al-Tariq, yang mencipta As-Sama, iaitu langit yang maha luas. Dan begitulah seterusnya pencipta yang lain, malah pencipta segala-galanya. Pada sesi yang lepas kita bedah maksud kalimat Tariq. Ia berasal dari kalimat asal Taraqa. Dan benar, ia boleh dimaksudkan sebagai yang datang di waktu malam. Tetapi bukan itu sahaja maksudnya. Kalimat Taraqa yang melahirkan Tariq juga bermaksud sesuatu yang mengetuk. Bila dikatakan At-Tariq, dialah pengetuknya. Bukan orang yang bukan ada satu benda yang memaksa kita untuk mengetuk, tetapi disebutkan At-Tariq, dialah yang mengeluarkan ketukan itu sendiri tanpa ada bantuan objek lain. Ini kalimat dalam bahasa Arab.
Dan saya lebih cenderung untuk mengambil terjemahan maksud yang kedua. Saya tidak cenderung untuk mengambil alkoholik dengan maksud yang datang di malam hari, walaupun maksudnya tidak salah. Tetapi saya cenderung untuk mengambil pendapat dari lagi satu, yaitu alkoholik artinya dia yang mengeluarkan ketukan. Jadi bila kita kaitkan pula dengan bintang, artinya ia sebuah bintang yang mengeluarkan ketukan. Dan ia bukan sebarang bintang, bintang yang sakit, bintang yang menembus. Dan bintang yang menembus ini mengeluarkan ketukan. Alhamdulillah. Pakar-pakar di bidang astronomi, di bidang astrofisik, astronomi mengkaji tentang kejadian objek-objek seperti bintang, astrofisik juga kajiannya ke arah itu, dan juga ia dikaitkan dengan pengkajian berkaitan kejadian ataupun asal-usul alam ini, itu bidang astrofisik. Maka mereka cuba mendalami kefahaman mereka tentang kejadian bintang. Kita faham daripada Quran, bintang ini merupakan objek di langit dan ia ada berkaitan dengan dukhan. Tsumma stawa ila sama wa hiya dukhan. Kemudian Allah berikan fokus Allah kepada langit, dan pada suatu ketika langit itu berbentuk dukhan, berbentuk asap. Asap artinya sesuatu yang panas. Ada habuk ataupun kosmik, habuk kosmik, bukan habuk biasa di bumi, habuk kosmik. Gabungan semua itu melahirkan dukhan, asap. Dan dari asap kosmik ini, bukan asap biasa, dari asap kosmik ini lahirlah bintang-bintang. Ada dua benda penting dalam bintang, yaitu hidrogen dan kemudian helium. Maka hidrogen dan helium ini melahirkan satu proses yang kita namakan sebagai proses nuclear fission. Proses nuklear yang mengeluarkan tenaga. Akhirnya proses nuklear ini berkembang, proses itu mengeluarkan tenaga, sehingga akhirnya bintang itu semakin mengembang. Dan ada bintang yang besar, lebih besar daripada matahari kita. Maka bintang yang besar ini akhirnya dia meletus dengan letupan yang dinamakan sebagai supernova. Letupan yang menghancurkan bintang besar itu dinamakan sebagai supernova. Dan ini salah satu proses yang boleh berlaku kepada bintang. Tapi ada bintang yang tidak jadi seperti itu. Ada bintang yang akhir hayatnya dia berubah menjadi apa yang dinamakan sebagai neutron star. Kita sebut star, bintang yang besar. Akhir hayat setengah bintang ialah ledakan dipanggil supernova. Kemudian dari situ berlakulah proses-proses, maka berlakulah apa yang dinamakan sebagai black hole. Ini antara proses. Ini semuanya saya sebut bahasa-bahasa teknikal. Sebab kita belajar ilmu tafsir. Kalau belajar ilmu tafsir, kena ayat berkaitan bintang, tuan-tuan perempuan kena faham bahasa ilmu bintang. Kena faham hidrogen, helium, proses yang berkaitan helium merupakan nuclear fission. Kemudian keluar tenaga, bintang besar akan meledak. Ledakannya dipanggil supernova. Dan kesan ledakannya sebahagian bintang akhir hayatnya menjadi black hole, ataupun istilah yang kita gunakan di Malaysia sebagai lohong hitam. Tamat riwayat sebahagian bintang dengan kisah tadi. Tapi ada sebahagian yang lain, tamat riwayatnya bukan begitu. Dia tamat riwayat dengan dia bertukar menjadi sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil. Malah ada saintis mengatakan kecil itu sebesar Pulau Pinang sahaja. Bayangkan dari bintang yang amat besar, tiba-tiba dia berubah menjadi sebesar Pulau Pinang sahaja. Maka nama bintang yang berubah itu dalam bentuk akhir hayatnya dipanggil neutron star. Bintang neutron, dia kecil. Tapi bintang neutron ini dia ada suatu ciri yang menarik. Sebahagiannya dia
Dia berpusing-pusing di atas paksinya dengan pusingan yang teramat laju. Malah ada saintis mengatakan ada neutron star yang pusingannya ialah 600 pusingan satu saat. Masa kita tak mampu melihat satu saat, apa kita nampak yang datang depan kita satu saat? Tak sempat tengok. Tak sempat tengok. Satu saat jadilah. Neutron star dia berpusing 600 pusingan satu saat. Maka kesan dari semua proses ini, neutron star mengeluarkan satu gelombang. Gelombang dipanggil electromagnetic wave. Gelombang elektromagnetik dalam bahasa Melayu kita. Dalam bahasa Inggeris, electromagnetic wave. Dalam bahasa Melayu, gelombang elektromagnetik. Dekat-dekat dah tu. Dekat-dekat dah tu. Dan gelombang itu mengeluarkan bunyi. Bunyi ini mula dikesan pada tahun 1967 baru. Dia bunyi macam jantung, tuk, 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 macam ketukan. Sebab itu bila penemuan tentang bintang neutron yang mengeluarkan bunyi macam ketukan, penemuan itu dibuat di Cambridge, saintis Muslim sudah tergamam, malah terkejut. Sebab mereka sedar sekarang inilah yang Allah nak tunjukkan kepada kita, bahawa ia berkaitan dengan autorik. Sebab autorik artinya sesuatu yang mengetuk, tuk, 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 tuk. Dan ketukan itu berdasarkan sesuatu yang menembus. Yang menembus itu ialah gelombang elektromagnetik. Jadi bila Allah mengatakan dia berbunyi dan dia menembus, dia selari dengan penemuan neutron star yang ditemui pada tahun 1967. Apa yang saya sebutkan ini, saya ulangi, benda yang sering saya ulangi. Bukan bermaksud ayat ini, surah ini, inilah sahaja maksudnya. Bukan. Tetapi ia mengisyaratkan bahawa ayat ini sudah mula difahami hari ini. Dan itu yang Allah janjikan. Tuan-tuan perempuan masih ingat satu ayat yang anak murid saya, jika sah anak murid, dia kena ingat ayat ni. Jika tidak, tersacor. Kalau belajar kat Dr. Daniel bertonton, apa ayat tema dia? Ayat tema Dr. Daniel. Ayat tema dia bukan pasal jin, bukan pasal jebon, bukan nak buang saka. Itu bukan ayat tema dia. Bukan nak belikan jebon dah. Itu bukan ayat tema dia. Ayat tema dia bukan ayat tentang serban, meleleh ekor serban. Bukan itu ayat temanya. Apa ayat tema Dr. Daniel? Surah Fussilat ayat 57. Tak faham ayat ni kalau tak belajar dengan Dr. Daniel. Tak belajarlah. Datang singgah-singgah yang makan kenduri. Tak belajar betul. Surah Fussilat ayat 53. Lagi bagus hafaz ayat ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sampai ke hujung. Kami akan tunjukkan kepada mereka. Kami akan tunjuk. Siapa kami? Allah. Kami akan tunjuk kepada mereka bukti kebesaran kami di ufuk alam. Dan kami akan tunjuk bukti kebesaran kami dalam diri mereka, sehingga jelas pada mereka Quran benar. Jadi penemuan tentang Quran benar itu kemudian Allah letak di hujung ayat. Sebab di akhir zaman ramai orang dia beriman bukan pada Allah, dia beriman kepada sains. Maka Allah menerima orang ini. Allah mengatakan, okey, kamu beriman dengan sains, kamu beriman dengan evidence, scientific evidence, penemuan-penemuan saintifik di alam, dalam dirimu, sesuatu yang saintifik saja yang kami percaya, yang tidak ada hujah saintifik kami tak nak percaya. Allah berkata, okey, jika begitulah caramu nak percaya, okey, kami akan tunjukkan kepada mereka itu tanda-tanda yang mereka cari di langit. Jadi janganlah terkejut jika orang kafir menemui tanda-tanda itu.
Sebab Allah berkata, sanurihim, kami akan tunjukkan pada mereka. Bila sampai pada mereka, kami, rakan-rakan saya yang sedang bincang ayat ini, kami masing-masing termenung. Mengapa termenung? Sebab masing-masing tersedar nak bertanya, siapa mereka ini? Memang terfikir, kami akan tunjukkan kepada mereka, siapa mereka ni? Sanurihim, him ni siapa? Him. Siapa him ni? Tak sebut nama, mereka saja. Oh, nak faham? Seperti ayat sebelumnya. Dia kata tadi surah Fussilat ayat 53. Nak faham siapa mereka? Undur satu ayat. Allah bercakap kepada siapa dalam ayat sebelumnya, Fussilat 52. Baru kami terkejut, baru kami faham. Allah sedang bercakap kepada orang kafir yang tak beriman. Tapi mereka suka mengkaji alam. Maka Allah nak tunjukkan pada mereka, bukan pada orang beriman. Sebab itu jangan terkejut orang beriman. Bab sainsnya agak lemah, penemuan-penemuan yang besar-besar bukan orang beriman yang buat. Tambah pula di akhir zaman kita sibuk dengan benda-benda lain. Nak berkelahi bahawa usalli ke tak usalli, selawat dengan Sayyidina ke tanpa Sayyidina. Kami ni ya Allah nak berkelahi banyak benda. Masa bila nak kaji penciptaanmu nak berkelahi? Banyak benda kami nak berkelahi. Bab politik, bab Majlis Agama Islam, dia buat pemilihan datang kuasa masjid karya pula, cara lain pula. Kami nak riuh pula lah. Nak pergi ke speakers corner di Padang Kota Lama lah, nak riuh pula. Banyak kerja kami nak buat, tapi kerja tak penting. Yang penting minta maaf lah bagi kat puak-puak kafir. Maka orang kafir yang akan kami tunjukkan bukti-bukti. Sebab itu Allah kata, akhirnya baru mereka sedar Quran benar. Sebab itu di hujung Allah kata hatta. Apa dia hatta? Bukan nama anak kita Muhammad Hatta dah. Hatta. Apa dia hatta di sini? Sehingga mereka punya kaki asyik mengkaji, jumpa neutron star, jumpa wormholes, jumpa black holes, jumpa supernova, jumpa itu, jumpa ini, jumpa kerana sains. Akhirnya terkejut. Quran dah sebut tentangnya hatta. Akhirnya mereka terkejut. Sehinggalah mereka akhirnya sedar annahul haq. Quran benar. Yang kita baru temui 1967 ini, Allah dah bagi isyarat tentangnya lama dahulu. Natijahnya mereka beriman. Itu fokus surah-surah Makkiyah, nak bawa pada iman. Maka itu satu maksud kepada Al-Tariq dan An-Najm Al-Thaqib. InsyaAllah satu ketika nanti saya akan bawa contoh-contoh gambar-gambar bunyi-bunyi yang saya sebutkan tadi, kita tayang di sini supaya nampak lebih mantap kepemahaman lepas itu, insyaAllah. Kemudian mungkin kalau jauh-jauh nanti kita masuk tahun baru, insyaAllah. Tahun baru Islam, insyaAllah kita tayang. Jadi ini ulang kaji. Yang saya sebut tadi ulang kaji, tak masuk lagi ayat baru. Nak kena faham yang Al-Tariq ini, bintang yang mengetuk, dan bintang itu kata Allah menembus. Kita dah faham sedikit sebanyak. Bukan tak boleh faham langsung. Nampak, oh, ada penemuan-penemuan yang menarik yang boleh membantu kefahaman kita. Dalam bentuk ijtihad dia tak salah, asalkan bahasanya betul, olahannya berdasarkan ayat betul, ulama berkata boleh. Kita mentafsir seperti yang saya sebutkan tadi, antaranya Syekh Awal dan juga ulama Azhar yang mengarang kitab terjemahan dalam bahasa Melayu, hadis-hadis Israiliyat dan palsu dalam kitab-kitab tafsir, itu Dr. Muhammad bin Muhammad Abdul Syahbah dan seumpamanya. Rodokan-rodokannya ada, rodokan-rodokannya ada, insyaAllah. Sebab itu saya berani mengolahkan seperti yang saya olahkan tadi. Dia tak salah. Terus kita masuk ke ayat nombor 5. Tuan-tuan boleh faham tak Al-Tariq? Boleh kan? Pasal-pasal boleh lah kan? Pasal dia perlu dah cerita Al-Tariq ni. Nak cerita, nak bagi orang faham, saya perlu. Nak bagi orang faham, saya perlu. Sebab saya tahu dia berat. Kelas tafsir bincang
bincang supernova, orang terkejut. Itulah yang kita bincang di sini. Kelas tafsir, pula-pula kelas tafsir, tahu apa? Neutron star. Dua orang pergi kelas tafsir belajar apa? Neutron star. Kelas tafsir belajar neutron star, itu kelas astronomi. Betul. Tapi ada ayat astronomi, kami kena kaitkan dengan ilmu astronomi. Hari ini kami faham neutron star, kami faham supernova, dan kami faham apa yang tentang bintang yang mengetuk, yang ketukannya adalah kerana gelombang elektromagnetik yang kita sebutkan tadi. Okay. Ayat 5. Maka hendaklah manusia melihat. Untuk kuat iman, Allah suruh kita melihat. Bahasa Arab melihat ni bukan sekadar melihat begitu saja. Melihat artinya melihat untuk mengkaji, melihat untuk memahami. Jadi melihat juga. Tapi ada orang melihat kosong itu saja. Hang tengok dah. Hang tengok. Apa yang hang tengok? Itu melihat juga. Ada yang melihat, hang tengok dah. Tengok apa yang hang nampak. Aku nampak sesuatu yang indah. Itu tak cara dia lihat. Cara dia lihat. Saya teringat di satu majlis, orang daripada Penang Consumer Association, CAP, orang besar dia datang bagi ceramah. Orang besar dia datang bagi ceramah. Dia angkatlah satu gelas. Tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan nampak apa? Gelas. Pandai, dia kata. Pandai. Nampak apa lagi? Gelas yang tak begitu besar. Pandai. Tuan-tuan tahu, kami di camp apa kami nampak? Kami bukan hanya nampak gelas besarnya begitu, kami juga nampak, di bawahnya tak seimbang. Kami juga nampak gelasnya ini tak pure, tak tulen. Kami nampak lebih. Cara melihat. Jadi Allah mahu kita melihat untuk faham, agar natijah kefahaman itu kita kata Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Pencipta. Maka manusia hendaklah melihat mimma khaliq, daripada apa dia dijadikan. Kemudian Allah ceritakan titik perincian. Khuliqa mimma dafiq. Dia manusia dijadikan dari air terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Air itu terpancar, terbitnya dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Ini yang saya sebutkan pada minggu lepas. Orang kafir tertawakan kita dengan ayat ini. Dia kata tak masuk akal. Kita manusia dijadikan dari air terbit dari tulang sulbi dan tulang dada. Contoh, air mani terbit dari tulang dada. Dia tertawakan kita. Dia kata tak masuk akal, tak saintifik. Apalah Quran ni? Dan kita pula tak mampu menangkis. Saya ingat ketika di Mutiara FM beberapa tahun yang lepas, ini soalan yang seorang bertanya. Dia kata, doktor, ini ayat tak masuk akal. You know, I like science. And you are always saying to us, we have to know science to understand the Quran. So when I know science, I find that the Quran is not following science, it's against science. Dia sudah marah dengan Quran. Jadi saya berkata tenang. Pertama sekali, kalau kita melihat terjemahan, kita sedang faham Quran dari terjemahan. You know Arabic? Saya tak faham Arab. Baik. Jadi you cuma faham dari terjemahan. You bukan faham dari kalimat Allah yang asal. Itu pertama. Yang keduanya, dalam Al-Quran ada benda yang orang belum faham. Sama juga di zaman Nabi, bila Allah ceritakan tentang peperangan Rom dengan Parsi. Kemudian Allah mengatakan sekarang, yang sedang kamu lihat sekarang, Parsi mengalahkan Rom. Ghulibatir Rom. Allah pun beritahu, ayatnya demikian. Ghulibatir Rom. Rom dikalahkan. Umat Islam bersedih hati. Sebab Parsi penyembah api, penyembah berhala. Rom Kristian. Berbanding kedua-duanya, Rom itu dengan Kristiannya dekat lagi lah dengan kita. Walaupun ada kesesakannya, tapi masih adalah Nabi Isa, masih adalah Virgin Mary, masih ada kitab yang datang dari Tuhan, revealed by God, masih ada.
Ini majusi, parusi. Sahabat bersedih. Allah tu ayat, Rasul bersedih. Dalam masa tak sampai 9 tahun, belum akan menang. Belum berlaku. Jadi ada dalam Quran ayat yang menceritakan tentang perkara belum berlaku, tapi kemudian berlaku. Ada ayat menceritakan benda yang belum ditemui, kemudian ditemui. Dan disahkan oleh ayat 53 surah Fussilat. Disahkan. Allah kata apa? Kami akan tunjukkan kemudian. Allah gunakan ini menceritakan masa akan datang. Sanurihim, kami akan tunjukkan kemudian. Allah guna sebagai pembuka ayat. Kemudian. Di zaman kamu Muhammad, kamu tak tahu bab ini, kamu tak nampak. Dia akan kami tunjuk kemudian pada orang kafir. Ayat itu mengesahkan. Memang terdapat sebahagian ayat yang yang kita akan faham kemudian. Saya jawab demikian. Nak bagi dia faham, nak bagi dia setuju. Dan yang ketiganya, insya-Allah baru saya ceritakan penemuan hari ini berkaitan ayat itu. Itu di Mutara FM. Sudah pasti tak boleh bincang panjang. Di sini kita bincang panjang, insya-Allah. Dan saya nak kena gunakan kebetulan yang saya gunakan untuk menghasilkan buku ini. Saya sebutkan pada tuan-tuan dan puan-puan betapa menderitanya saya nak terang ayat ini. Sungguh menderita. Sebab bila buka terjemahan, tak ada terjemahan Quran yang boleh bantu saya. Mereka terjemah macam yang kita lihat, dari tulang sulbi ke tulang dada, itu saja, semua bermain dengan tulang. Tapi apa sebenarnya yang Allah nak ceritakan pada kita? InsyaAllah ya. Maka inilah yang saya nak manfaatkan, iaitu dari buku yang kerja dengan Dr. Daniel, tajuknya Quran Saintifik, dan saya harapkan insyaAllah akan membantu kita, insyaAllah. Baik. Ada satu tajuk yang saya tulis di sini, tajuknya antara surubi dan taroih. Memang tajuknya berkaitan ayat ini, antara surubi dan taroih, tajuk kecilnya. Memang membahaskan betul-betul ayat ini. Saya nak menggunakannya sebab rujukannya dah lengkap kat sini. Tapi saya tak akan baca kesemuanya. Cuma nak sebut beberapa benda penting, beberapa tafsiran penting dan penemuan penting berkaitan ayat ini. Pertama sekali, Allah sebut tentang satu perkara penting berkaitan kejadian insan, bahawa kita terjadi dari air. Airnya macam mana? Mimma'in dafiq. Air yang meluncur keluar, air yang bergerak. Ada kuasa pada air itu. Dafiq, terpancut-pancut. Ada kuasa. Dia bukan pasif, dia hidup. Dan memang kita cara dasar, kalau kita faham embriologi, biologi, kita nampak dah. Sebab air mani itu ada sperma. Dan bila kita pergi YouTube, kita lihat bagian embriologi, kata The Origin of Man, bagaimana manusia terjadi, mesti ada gambar tentang air mani terpancar. Kemudian kita lihat betapa hidupnya sperma. Dia bergerak dengan aktif. Dah terpancar, kemudian dia hidup. Dia tak pasif, dia tak menunggu. Dafiq, bergerak. Dafiq itu macam bergerak. Asalnya pun terpancut, kemudian dia bergerak. Itu bahasa Quran. Dafiq, on the move, on the go. Dan sperma memang berenang, malah berlumba-lumba. Pergi ke mana? Untuk menemui Allah. Jadi Allah ceritakan air itu bukan pasif, bergerak-gerak. Nah, betul. Itulah yang ditemui. Dan itu penemuan yang sah. Sama juga, Allah tak kata air mani. Ada ulama terus terjemahkan itu air mani. Allah kata air. Sebab itu dalam buku ini saya tak sebut air mani, sebab Allah tak sebut air mani. Mengapa ulama pergi terus lompat kepada air mani? Saya kata saya nak kekalkan apa yang Allah kata, bukan apa yang ulama kata. Allah kata kamu dijadikan dari air terpancar, bukan air mani terpancar. Untuk laki-laki memang dia air mani, untuk perempuan
dia memang air terpancar, iaitu disebutkan di sini bahawa ovum wanita dikeluarkan oleh ovarinya. Dan ketika ovary itu sedang mengembang untuk sampai ke saat untuk ovum keluar, sel-sel dia mengembang, dia pengaruhi oleh hormon, akhirnya dia pecah, dia macam meletup. Dan benih wanita yang ovum ini terdapat dalam cecair. Ini penemuan embriologi. Ovum ataupun benih wanita, bahasa sainsnya ovum, O-V-U-M, ovum. Sedap nama. Nak bagi nama anak Siti Ovum boleh. Jadi ovum ini, benih wanita, terdapat dalam cecair yang dikenali sebagai antrum fluid, A-N-T-R-O-U-M, antrum fluid. Di ovum berada dalam air. Itu relevannya Allah sebut air. Mani air, mudah sudah. Tapi benih perempuan, Allah tak sebut air mani, Allah sebut air. Dua-dua ini berkaitan dengan air. Benih lelaki berkaitan dengan air, benih perempuan berkaitan dengan air. Sebab itu Allah sebut air saja untuk menceritakan tentang dua belah pihak. Kita selesai buat air mani, semua kita faham. Sekarang yang kita kurang faham tentang benih wanita. Benih wanita ini, kata saintis, dia terdapat dalam cecair dikenali sebagai antrum fluid. Fluid ni cecair lah. Fluid, cecair, antrum fluid. Dan sememangnya terbit dan terpancar dari sistem yang terletak antara sulbi dan taraib, itu kita bincang kemudian. Jadi apa yang berlaku ialah benih-benih ini keluar dengan air. Jadi air mani terpancar, senang. Ovum, benih wanita, berada dalam antrum fluid. Bila sampai ke kemuncaknya, dia nak keluar dari ovary, dia tak boleh keluar lagi. Dia kena keluar bila ovary pecah. Bila ovary itu dia pecah, dia menolak, itu jadi dafik. Dia menolak antrum fluid. Dari antrum fluid itu, berdasarkan kematangan yang berlaku pada ovary, dia pecah. Bahagian atas, bila dia pecah, macam sesuatu yang meledak, maka menolak cecair antrum fluid. Dan dalam antrum fluid ada ovum, jadi macam dari airnya tertolak. Jadi antrum fluid itulah yang menolak ovum untuk bergerak, dan akhirnya lalu tube fallopian akhirnya bertemu dengan satu lagi air, iaitu sperma yang asalnya dalam air mani. Sperma dalam air mani yang terpancar, ovum dalam air antrum fluid. Itulah yang sebenarnya. Semua berkaitan dengan air yang menolak sperma, air yang menolak ovum. Akhirnya dua-dua tolakan menyebabkan benih-benih itu bertemu di tengah-tengah, berlakulah persernyawan. Itulah asal usul kita yang Allah nak beritahu. InsyaAllah. Jadi bab air terpancar clear. Okey. Tak perlu lagi saya nak terang benda sains, nak kait dengan Quran ya. Tak perlu. Yang penting kepuasan saya bila tuan-tuan perempuan faham. Boleh faham. Kalau kita nak agungkan Quran, bukan nak agungkan sains, kita akhirnya nak kata Allahu Akbar. Itulah akhirnya, bukan sains akbar, Allahu Akbar. Ini yang kemuncaknya. Baik kan? Cuma sains nak bantu kita. Baik. Satu bab hadis, alhamdulillah, syukur, iaitu asal usul kita daripada air yang dafik, air yang terpancar-pancar. Kemudian kita masuk pada ayat nombor 7. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air itu keluar dari antara sulbi dan taraib. Ini mencabar sikit nak faham. Kalau kita sebut sulbi, apa maksudnya? Hamka dalam tafsir Al-Azhar berkata, maka berkatalah ahli tafsir dan ahli bahasa. Berkata sulbi, ahli bahasa kata apa? Ahli tafsir kata apa? Merujuk pula pada ahli bahasa. Tafsir kena merujuk pada ahli bahasa dulu, supaya selagi dengan kaedah bahasa Arab. Sebab Quran dalam bahasa Arab. Itu maksud perkataan hamka. Berkata ahli tafsir dan ahli bahasa, sulbi deretan tulang punggung lelaki. Tulang punggung kita ada tulang, deretan tulang, punggung ada tulang kanan, tengah, kiri, deretan tulang punggung, deretan itu bahagian sulbi. Itu bahagian sulbi.
Mengikut Hansware Dictionary of Modern Written Arabic, ini satu kamus terjemahan dalam bahasa Inggeris pula. Kamus terkenal dalam bahasa Arab, tapi terjemahan dalam bahasa Inggeris. Yang terkenal ini, antara yang terkenal, Hansware Dictionary. Ini kamus yang saya gunakan untuk menerangkan ayat-ayat Quran dalam bahasa Inggeris. Dia terkenal peringkat antarabangsa. Jadi kita nak kena gunakan buku kamus yang dirodok di peringkat antarabangsa. Jadi itulah yang saya gunakan. Dia kata sulbi dalam bahasa Arab in English means vertebral column or loin. Vertebral column ni tulang belakang. Vertebral column, tulang pundak. Dan loin, kawasannya kawasan loin. Loin sini bawah. Jadi dia kawasan tulang belakang, tapi bahagian bawah. Tulang belakang ke panjang, ada atas sebaik yang thorasiknya, tapi bahagian loin, bahagian bawah. Jadi hamka ambil dari kitab Arab, kitab tafsir Arab, dia deretan tulang punggung bawah. Bahasa Inggeris dia vertebral column, tapi loin area, loin, L-O-I-N, loin, bahagian bawah. Dan loin ini dalam American Heritage Dictionary diartikan juga sebagai human reproductive organs dalam bahasa Inggeris. Digunakan sulbi sebagai loin. Loin dalam bahasa Inggeris juga bermaksud dia kawasan yang berkaitan human reproductive organs ataupun kawasan organ-organ sistem peranakan. Ini kaitannya penting. Jadi bila Allah sebut sulbi, air terpancar dari kawasan sulbi, maka dia dari kawasan bawah, ya, deretan tulang punggung, kawasan. Dia menceritakan kawasan. Dan bukan mestinya menceritakan tentang tulang belakang. Ini sebagian ulama tersilap di sini. Dia sebut sulbi tulang belakang. Jadi bila kita kata air mani terbit dari tulang belakang, loh, masalah itu bila? You all punya Quran bagi tahu benda merepek ni ke? Bahawa air mani terbit dari tulang belakang. Loh, mereka tertawakan kita. Padahal Allah sebut kawasan sulbi. Kawasan sulbi, ya, kawasan yang berkaitan punggung, deretan tulang punggung, tapi kawasan. Dalam bahasa Inggeris, kawasan itu dipanggil loin. Loin membawa makna di situ ada sistem reproduksi. Jadi Allah nak cerita tentang satu kawasan yang di situ ada sistem peranakan. Maka terpancarnya dari situ. Tak peliklah. Tak peliklah. Tak pelik. Jadi itu maksud sulbi. Bukan mestinya tulang belakang. Itu penting. Yang kita nak perbetulkan bukan tulang belakang, tapi kawasan loin. Kawasan loin, loin bawah, kawasan deretan punggung, tulang punggung, bukan mesti tulang belakang. Jadi itu kawasan. Di kawasan itu yang mengeluarkan air mani sebagai contoh. Okey, itu nampak kita mudah faham. Tapi Allah tambah wat-taraib. Air terpancar dari antara sulbi dan taraib. Taraib ini apa pula? Taraib ini kata Abdullah bin Abbas buat begini. Inilah taraib, ni. Itu terjemahan dalam kitab tafsir. Ni taraib. Taraib yang diisyaratkan Abdullah bin Abbas yang dimuatkan dalam kitab tafsir ialah kawasan bawah, kawasan dada tapi di bawah. Dada ada atas pertengahan, tapi kawasan taraib itu boleh sebut taraib dada bawah. Itu bahasa Arab. Relevannya di mana? Allah nak cerita apa ni? Inilah yang terpaksa kita kaji sedikit. Okey, kita dah faham dah taraib. Baik. Dalam buku ini memang banyaklah kalimat-kalimat saintifik yang saya gunakan, tapi saya terangkan maksudnya. InsyaAllah tuan-tuan perempuan jangan tidur ya. Cuba ikuti. Faham ayat ni dia mencabar sikit. Tapi bukan susah sangat pun. Bukan susah sangat, mudah. Asalkan jangan lena. Kalau lena memang susah lah. Tak ada apa, tak dapat apa. Baik. Mari kita lihat beberapa penemuan. Benih lelaki nama apa? Sperma. Sperma dalam air mani. Tapi benih yang penting bukan air mani.
sperma. Air mani itu air, macam-macam air ada. Dalam proses dia keluar tu ada air itu, air ini, campuran berbagai. Tapi yang benih betul-betul sperma, sperm. Sperma mikroskopik, tak nampak dengan mata kasar. Nampak air mani, tapi sperma yang penting tak nampak dengan mata kasar, dia mikroskopik. Tapi dia dalam tubuh. Benih lelaki iaitu sperma, dan benih wanita iaitu ovum, dijadikan Allah daripada sel yang dikenali sebagai primordial germ cell. Tak faham tak apa? Ini tak faham tak apa? Tak faham tak apa? Maksudnya benih lelaki dan perempuan pada asalnya belum nampak lagi organ-organ. Kejadian asalnya daripada satu sel dipanggil primordial germ cell. Sperma dan ovum dari situ. Buah zakar lelaki dan ovary wanita yang mengeluarkan benih-benih ini pula dijadikan daripada genital ridges. Okey. Ada permulaan masing-masing terpisah. Sperma, ovum satu penjuru. Zakar lelaki, ovary wanita satu penjuru. Okey. Pada peringkat awal kejadian sperma dan ovum, primordial germ cells berada di kawasan dada. Ini luar biasa. Sperma belum wujud, tapi sel yang akan mewujudkannya duduk di mana? Kawasan dada bahagian bawah pada asal. Itu kawasan taraib. Itulah kawasan yang Abdullah bin Abbas kata, ni dia tunjuk. Bukan ini. Dada bawah. Itulah kawasan taraib, dan sains embriologi mengatakan di peringkat awal kejadian sperma dan ovum, dua sekali, lelaki dan perempuan. Sperma dan ovum kejadian awal daripada primordial germ cell. Primordial germ cell berada di kawasan dada dan pada kedudukan antara tulang belakang, iaitu vertebral column at the level of T10. T itu thoracic, dada bawah, T10 bawah, kawasan dada bawah taraib, dan tulang dada. Dia duduk antara belakang, tulang belakang dan dada depan, kawasan bawah. Itu taraib. Benih kita asalnya duduk di situ. Baik kan? Baik. Kejadian buah zakar dan ovary daripada genital ridges juga berlaku di kawasan yang sama. Sperma dan ovum bermula di situ. Zakar dengan ovary bermula juga di situ. Kawasan mana? Taraib. Taraib itu apa dia? Antara dada belakang dengan dada depan. Itu kawasan bawah ni. Baik. Kita sambung. Boleh faham kan? Boleh ikut kan? Baik. Semasa janin berumur 6 minggu, berlaku percantuman antara primordial germ cells dan genital ridges. Jadi yang menyebabkan kejadian zakar dan ovary bertemu dengan yang menyebabkan kejadian ovum dan sperma. Nampak? Berbeza sumber dia, tapi akhirnya bertemu. Masa umur janin 6 minggu. Justru kejadian rumusan. Ini saya buat rumusan. Justru kejadian sperma, buah zakar, ovum dan ovary berlaku di kawasan dada, iaitu taraib. Rumus satu yang penting. Sains mengesahkannya. Boleh faham? Okey. Tak habis lagi. Apabila janin berumur antara 7 ke 8 minggu. Tadi 6 minggu. Bayi makin besar, janin, kita panggil janin. Apabila janin berumur antara 7 ke 8 minggu, buah zakar dan ovary mula terbentuk. Asalnya tak nampak sangat bentuk yang kita faham, tapi akhirnya terbentuk. Pembentukan buah zakar ataupun ovary ditentukan oleh kromosom seks lelaki yang dikenali sebagai kromosom Y. Kewujudan kromosom Y merangsang pembentukan buah zakar, dan tanpa kromosom Y, ovary terbentuk. Dia kromosom tentu. Kalau ada kromosom Y, buah zakar jadi. Tak ada kromosom Y, cari-cari kromosom Y, tak ada, ovary jadi. Di budak itu jadi perempuan. Kromosom Y penentu. Y hanya ada pada
laki-laki, wanita XX, laki-laki XY. Oh cantik kejadian manusia kan. Kalau kita kaji memang ya Allahu Akbar, tak boleh kata lain. Tak boleh kata lain, tersusun sangat. Cari-cari, Y tak ada, Y tak ada. Perempuanlah janin ni, mereka akan tentukan dengan izin Allah. Y ada. Oh, tak lagi. Dengan izin Allah. Baik, buah zakar laki-laki testis dan ovary wanita kemudian turun ke bawah 8 minggu, nampak terbentuk. Lepas terbentuk, buah zakar laki-laki dan ovary wanita kemudian turun ke bawah menuju ke tempat sepatutnya di mana? Di kawasan sulbi. Okey, di kawasan sulbi. Tempat ini berada di sulbi, iaitu di kawasan pinggang, bersetentang dengan paras punggung. Pinggang, tu loin, bersetentang dengan paras punggung, itulah kawasannya. Baik. Pembentukan dan perjalanan buah zakar lebih mencabar sekiranya dibandingkan dengan ovary sebelum testis itu masuk dalam kerandut ataupun skrotum. Itu prosesnya. 3% daripada kanak-kanak mengalami keadaan buah zakar mereka gagal masuk di situ. Ini dipanggil antecedent testicle. Itu tak apa. Justru besar. Penjelasan Allah yang bermaksud, maka hendaklah manusia memperhatikan daripada apakah dia diciptakan. Ayat tadi, dia dicipta daripada air yang terpancar, air yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Dapat ditafsirkan sebagai, maka manusia perlu memerhatikan daripada apakah dia diciptakan. Dia diciptakan daripada air. Air yang kita sebutkan tadi, yang terpancar. Terpancar, tafsirannya daripada kita menafaatkan sains, yang terpancar daripada alat jantina lelaki dan wanita yang keluar daripada sistem yang proses kejadiannya berlaku antara sulbi dan dada. Itu tafsiran. Jadi air yang terpancar itu, proses kejadiannya adalah proses kejadian yang permulaannya ialah antara sulbi dan dada. Kalau kita ikut tadi, memang asalnya ialah antara sulbi dan dada. Itulah perenggan kejadian alat-alat seksual yang kita sebutkan tadi di kawasan Taraib, kemudian dia turun ke bawah min baini sulbi wa taraib. Kalau sebut apa yang kita faham dulu di sulbi, semua boleh faham, tapi bukan sekadar sulbi, tapi dia juga berkait dengan taraib. Kamu kaji Allah cerita yang kita faham dulu. Duduk di kawasan sulbi, itu kita faham. Kawasan pinggang, alat jantina kita di situ kita boleh faham. Tapi bukan di situ sebenarnya, dia juga ada kaitan dengan taraib. Itu bahasa dia, pelembutannya begitu. Bukan sekadar sulbi, tapi dia juga ada berkaitan dengan taraib, dengan dada juga kaji. Jadi saya kaji betul. Dari dada turun ke bawah. Itu ruang kejadian air yang terpancar, yang berkaitan dengan sistem seksual lelaki dan wanita, yang kejadiannya merupakan satu proses antara sulbi dan taraib. Clear? Clear? InsyaAllah ya. Tapi buku ini tak habis lagi. Ada satu bab sistem saraf dan darah. Rupanya alat-alat ini ada sistem saraf dan darah. Dia tak boleh hidup jika tak ada makanan, darah bawah. Dia tak boleh berfungsi jika tak ada bantuan saraf. Saraf itu pun kejadiannya antara sulbi dan taraib. Darah datang dari aorta kan, turun ke bawah, lepas tu pecah dari aorta, pembuluh darah yang besar. Itu dari sulbi dan taraib, pecah turun ke bawah. Sarafnya pun begitu. Turunnya saraf dari tulang utama, tulang tunjang, dari sulbi sampai taraib. Dan akhirnya saya tutup dengan apa yang ditulis oleh Syekh Said Hawa dalam kitab Al-Asas fi Tafsir. Ini bagaimana kitab tafsir. Kita dah putuskan tadi kata saintifik, tapi kita tak boleh buat begitu sahaja. Kita kena wajib dengan kitab yang diterima dalam bidang tafsir. Maka terus saya mengajak, akhirnya kemuncaknya saya sebutkan pandangan Syekh Hawa, Syekh Said Hawa dalam kitab beliau Al-Asas fi Tafsir, berkata berhubung sulbi dan taraib. Apa yang beliau berkata? Ini dia. Paras terbawah sulbi, tulang belakang, adalah tulang tongking.
Ini bahasa baku ni. Tulang tongking. Kita kata cenongging lah. Kita cenongging lebih faham. Tongking sebenarnya. Paras terbawah sulbi, tulang belakang. Paras terbawah ialah tulang tongking. Coccyx dalam bahasa sainsnya. Coccyx. Maksud kepada perkataan taraib pula berbagai. Ada yang mengatakan ia tulang kaki. Taraib dalam syarat berbagai. Tulang kaki ada. Imam Ad-Dahab mengatakan antara payudara dan dua kaki. Saya merasakan maksud taraib yang dimaksudkan ayat ini berkaitan tulang paha dan pelvis. Ini adalah kawasan di mana berlakunya percantuman antara benih lelaki dan wanita. Kawasan inilah kawasan antara sulbi dan taraib, iaitu kawasan antara tulang tongking dan tulang ari-ari. Akhirnya dirumuskan, akhirnya dia bawa satu konsep bahawa sulbi dan taraib adalah kawasan yang berkaitan dengan sistem peranakan lelaki dan perempuan. Itu rumusan saya awal menggunakan kaedah bahasa Arab. InsyaAllah. Kefahaman yang salah berhubung ayat ini berpunca daripada pentafsiran yang salah. Antaranya berhubung tafsiran perkataan sulbi yang seringkali dikaitkan tulang belakang. Si awal kata salah. Ada ulama bila sebut sulbi tulang belakang, dia Armani keluar dari tulang belakang. Siapa tak tergelak? Padahal dalam bahasa Arab tulang sulbi bukan mesti bermaksud tulang belakang. Bila ulama salah tafsir, dia masuk sulbi tulang belakang, kita keliru. Jadi dia tegur ulama tahu. Demikian juga masuk perkataan taraib seringkali dikaitkan dengan dada wanita. Dan dalam tafsir ulama, seringkali bila taraib dia kait dengan dada wanita, dia tambah wanita. Jadi air terpancar dari dada wanita, tak masuk akal. Padahal dalam bahasa Arab bukan begitu saja. Inilah kesilapan ulama tafsir dahulu yang melahirkan kekeliruan pada hari ini. Alhamdulillah ulama sekarang dengan bantuan sains dapat meletakkannya pada perspektif yang itu. Jadi rumusan sulbi dan taraib ialah kawasan yang terdapat dalamnya sistem seksual lelaki dan perempuan. Maka dia keluar dari situ air yang terpancar, air lelaki, air mani, air perempuan, endometrium dari ovary yang dalamnya ada ovum. Dan kejadian semua itu adalah dari dada turun ke sulbi. Itu perincian. Dan Allah berfirman, "Qul yanzur insan." Manusia tengoklah, perhatilah, kajilah asal usulnya, itu yang hendak kita kaji. Bila Allah suruh kita kaji, maksudnya kita boleh kaji, kita boleh nampak dan kita boleh faham. Dan bila kita faham, kita lihat Quran diturunkan 1400 lebih tahun dahulu. Macam mana Nabi boleh tahu semua itu? Nabi bukan pakar anatomi. Nabi tidak ada makmah, tak ada mikroskop nak kaji, nak teropong benda dalaman, nak kaji embriologi dalam janin. Semua itu tak wujud zaman Nabi. Macam mana Nabi boleh tahu? Sebelumnya kita bincang bintang Al-Tariq, Nabi juga tak ada makmah, tak ada Hubble teleskop, tak ada alat nak nampak bintang-bintang yang macam itu. Nak dengar pula Tariq ketukan. Baru dengar 1967, teman Nabi tak dengar langsung. Macam mana Nabi boleh tahu ada bintang yang mengetuk, yang mengeluarkan bunyi ketukan Tariq? Macam mana Nabi boleh tahu bintang itu, bintang menembus? Apa yang menembus? Semua ini tak mungkin kita tahu di zaman ini. Tapi kita faham sekarang, Allah perlihatkannya sekarang, insyaAllah. Semua ini akan melahirkan satu kenyataan yang berkaitan dengan iman. Quran bukan ciptaan manusia, tapi kalam Allah. Nabi, Rasul menyampaikan kalam Allah kepada manusia. Quran mukjizat, dan antara bukti mukjizat ialah terdapat dalamnya kenyataan yang manusia di zaman ia diturunkan langsung tidak memahaminya, tetapi sekarang kita memahaminya. Siapa yang memahamkan Nabi tentang itu? Sedangkan tak mungkin Nabi tahu tentang itu. Tak lain tak bukan, hanyalah Allah Azza wa Jalla. Akhirnya semua berbalik kepada Allah untuk mendatangkan iman dan sebuah kepercayaan. InsyaAllah. Boleh? Boleh faham? Jika saya tanya balik,
Macam mana nak terang sufi dan taraib? Semua kira senyum lah, insyaAllah ya. Itulah harapan saya. Bukan senyum nak balik, tak senyum nak terang, insyaAllah ya. Jadi saya ingat untuk pertanyaan cukup sekali itu, sebab ayat berikutnya juga menjabar. Ayat berikutnya juga Allah mau kita kaji. Bila kajinya letih lah. Kajinya letih. Tak boleh cakap begitu-begitu saja. Tak boleh kata insyaAllah makan buah kurma mata semua cantik. Tak boleh cakap begitu. Itu cakap orang tak tahu apa. InsyaAllah kalau makan nanti, insyaAllah kalau makan biji jaga semua otak cerdik. Itu cakap orang tak tahu apa. Tapi bahasa Quran bukan suruh begitu. Kaji dulu baru buat kenyataan. Jadi minggu depan ada lagi satu kajian kita kena buat tentang langit. Langit berpatah balik. Ya Rabbi, apa benda? Bumi ada retakan. Apa benda? InsyaAllah pastikan tuan-tuan datang minggu depan. Kita tak faham. Bumi ada retakan, langit ada pantulan. Apa benda yang Allah nak cerita dan zaman Nabi? Tak mungkin orang boleh faham semua itu. Allah mahu kita kaji untuk merumuskan. Inilah dia kerja Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah jadi minggu depan kita tak cuti. Alhamdulillah, saya pun masih tidak kesibukan minggu depan. Minggu lagi satu kita mula cuti, InsyaAllah. Jadi jangan masuk Facebook kata minggu depan cuti. Tak, minggu depan tak cuti. Minggu depan ada. Kita nak khatamkan surah Al-Tariq minggu depan. Baru boleh cuti, InsyaAllah ya. Allah Mu'alam bisawab. Jadi syukur kita buka pada soalan. Silakan. Silakan. Google, silakan. Ubah ni pastikan mengenai cara yang halal untuk makan atau bagi apa kita makan. Ubah. Bila doktor berikan ubat, adakah kita kena pastikan ia halal? Ataupun jika doktor berikan, kita terima saja? Itu soalannya kan? Bagus. Sebab kita melihat doktor sebagai orang yang berilmu di bidangnya, sebagai orang yang Quran gelarkan sebagai ahlul zikri, orang yang faham di bidang dia, dalam disiplinnya. Maka kita nak menolak pemberiannya, kita ni siapa? Padahal dia lebih tahu ya. Pada satu segi itu betul. Tapi di penjuru yang kedua, kita juga menyadari yang doktor itu faham ialah tentang ubat-ubatan yang ada berkaitan mungkin dengan farmakologi, apa penyakit dan apa ubat yang perlu diberikan. Itu bidang doktor. Tapi doktor tak diajar tentang halal dan haram. Rata-ratanya doktor tak diajar tentang halal dan haram. Maksudnya proses penyediaan ubat tak diajar oleh doktor. Doktor dia ajar tentang ubat. Okey, pening kepala, kamu boleh gunakan contohnya paracetamol. Kamu boleh gunakan untuk sakit-sakit tulang, mungkin boleh gunakan mefenamic acid. Dosnya 250 ataupun 500 mg. Nama ubat. Tapi proses penyediaan ubat doktor tak tahu. Doktor tak diajar semua itu. Lantas doktor boleh bagi tahu, untuk ini kamu perlukan ubat ini. Untuk kuman ini, inilah antibiotik yang lebih sesuai. Tetapi bagaimana ia disediakan, kemungkinan wujud tak suatu proses yang haram, doktor tak tahu. Sebab itu dalam bab halal dan haram, kita perlu buat kajian sendiri ataupun minta doktor sahkan. Sebab itu doktor tak tahu. Doktor tak diajar tentang penyediaan ubat. Doktor hanya diajar tentang kimia yang menjadi ubat. Jadi saya mencadangkan pada hari ini, jika ada keraguan, boleh merujuk semula kepada doktor. Cara dasarnya kita di Malaysia agak terlambat ini. Kita baru bercakap selepas 50 tahun lebih kita merdeka. Dan selepas kita telah mengisytiharkan negara kita negara Islam, banyak benda yang tak Islami berlaku di negara kita. Antaranya bab yang berkaitan makan minum, bab asasi tak beres.
dan juga ubat-ubatan. Saya memanglah tak sebut di mana-mana pun, tapi di satu seminar yang saya diminta bentang satu kertas kerja, saya kerja saja diminta bentang satu kertas kerja tentang halal berpandukan sains dan syariah. Kemudian ada pakar yang terlibat dengan halal hak. Malaysia sekarang ini di peringkat antarabangsa dilihat sebagai sebuah negara yang memfokuskan tentang halal dan haram, tentang konsep syariah compliant. Malaysia memfokuskan. Jadi antara bidang yang difokuskan bidang ubat-ubatan. Bila dibentangkan, saya ingat 2 tahun yang lepas, masa itu kita baru nak buat suatu konsep. Maksudnya Malaysia ini tak ada lagi sesuatu yang mantap berhubung dengan ubat-ubatan sama ada dia halal ataupun haram. Sehingga ada pakar di peringkat tertinggi yang sedang buat kajian peringkat tertinggi, peringkat nasional. Dia ketika bentang kertas kerja, dia kata apa? Ini rahsia lah, jangan tak boleh masuk YouTube. Ini rahsia kami. Tapi dalam convention itu kami ceritakan juga untuk maklumat pakar-pakar yang lain. Lebih kurang 70% ubatan di Malaysia kita tak tahu status halal. Lebih kurang 70% ubatan di Malaysia yang doktor berikan, dia pun tak tahu status halal. Doktor pun tak tahu. Dia cuma tahu, ini ubat bagus untuk sakit perut. Dia tahu. Tapi ada ramuan halal tak doktor? Allahu a'lam bishawab. Sebab halal haram ini dia bukan sekadar nama ubat, proses dia. Apa yang dicampur, apa benda dicampur, apa alat digunakan, itu yang diambil kira, Jadi itu belum selesai di Malaysia, tapi sedang dalam proses untuk diselesaikan. Sebab itu alhamdulillah sekarang kan sudah ada keriuhan yang bagus, iaitu apa-apa ubatan yang tak dikeluarkan sekarang mesti ada cap halal yang disahkan oleh JAKI sekarang. Sebab itu syarikat ubat-ubatan di Malaysia sudah mulai berpeluh. Sebab kriteria itu sedang diwajibkan. Jika vaksin sebagai contoh, jika tak disahkan halal, dia tidak halal. Jadi syarikat di Malaysia ini yang nak menjual ubat di Malaysia, dia berpeluh lah. Yang bagi saya ini positif. Maksudnya, you nak masuk pasaran Malaysia, you kena pastikan ubat you sah halal, baru you masuk. Kalau tidak, you kena catat di situ tak halal, tulis situ. Untuk non-Muslim sahaja, macam pasar raya kan, ini kawasan ada benda-benda yang macam itu, bukan untuk orang Islam. Okey, kena bagi jelas. Malaysia sudah mulai terlokai hal seperti itu, yang bagi saya ada pertanda baik. Alhamdulillah. Sebab itu kita lihat di belakang sana, sebelah USM, walaupun bukan USM punya, ada badan pharmaceutical. Dan di bawah tajuk besar pharmaceutical itu ditulis satu tulisan, iaitu kajian ubat dari sumber-sumber asli. Besok saya akan ke sana untuk berceramah kepada mereka, iaitu ini bawa mesti bawa kementerian terus yang belakang USM. InsyaAllah bukan USM punya, tapi dekat USM, tapi bukan berkaitan USM. Dia bawa kementerian terus mesti sains dan teknologi. Ini pertanda. Jadi kita kena kaji, insyaAllah. Isyarat yang pertama yang boleh saya berikan, jika satu ubat itu kapsul, berhati-hati. Kalau dia kapsul, berhati-hati. Kecuali jika dia kata kapsul itu dedikat, dia dari bahan sayur-sayuran, veggie, ataupun sembelihannya ikut sembelihan Islam, insyaAllah. Ini antara benda buat sementara. Tambah lagi satu memeningkan kepala ialah Malaysia ni kadang-kadang terlampau mendetail, sehingga kadang-kadang peringkat antarabangsa orang nampak itu sebagai okey dah. Malaysia belum okey. Sebagai contoh, satu benda pada asalnya mungkinlah tak berapa suci, tapi diproseskan jadi suci. Malaysia tak mau lagi, sebab dia teringat yang asal tu. Peringkat antarabangsa, dah suci sekarang, tengoklah proses, dah suci, dah okey dah. Malaysia teringat lagi yang asal. Jadi ini juga menyusahkan.
Tapi kadang-kadang benda tu kalau mereka antarabangsa, doktor Islam yang bagus, dia kata boleh pakai dah. Di Malaysia, oh tak boleh lagi. Ini konsep dia panggil istihalah. Konsep besar istihalah yang masih dibincangkan belum selesai di Malaysia. Jadi ini semua memakan masa. Cuma saya nak menjawab tadi adalah jika ubatan diberikan, bolehkah kita terima? Kalau kita nampak doktor itu dia faham ubat dan dia juga prihatin untuk mencari benda yang sumbernya meyakinkan di sudut halal, kita percaya dia macam itu, dia jujur seperti itu, boleh. Tapi kalau kita tahu dia doktor yang baik tapi dia tidak pakar bab halal ini, kita boleh minta. Atau kita kalau di stand up yang dipastikan halal, tidak mau kapsul contohnya, kita boleh minta sebab biasanya ada pilihan. InsyaAllah Allah tahu. Boleh guna perkataan apa? Darurat. Setengah keadaan boleh. Contoh pesakit kecil manis, keadaan dia darurat. Jika tak diberikan suntikan insulin, tak ada ubat lain boleh digunakan kepadanya. Tapi orang kecil manis, kita banyak pilihan. Contohnya ubat tablet. Tapi setengah orang dia takluk dengan semua itu. Dan jika dibiarkan lama, kecil manis dia merosakkan buah pinggang. Kes dialisis di Malaysia sudah meningkat ratusnya. Ramai melibatkan orang kita. Maklumlah orang kita, dia belajar benda salah. Saya pernah beritahu, nak beritahu lagi sekali. Orang kita bagi ubat kecil manis, dia tak makan. Dia cuma datang balik masa buah pinggang dia rosak, hancur. Baru datang melera. Doktor, ni tolong tengok saya. Tuan kan kecil manis dulu. Kan doktor dah bagi ubat. Ya, doktor bagi ubat tapi saya tak makan. Habis datang buat apa hari ni? Datang sebab saya teruk. Doktor bagi ubat untuk bagi tak teruk sebab musabah. You tak makan ubat, teruk, datang buat apa? Dah teruk. Teruk dulu, buat pinggang rosak. Kena buat dialisis. Buat dialisis minggu 3 kali. Sekali 3-4 jam. Kemudian sekali buat mungkin 500 ke 800 ringgit. Nak guna PUZ kita. PUZ adalah mesin dialisis. Ramai duk beratur benda tu. Memang boleh percuma. Saya lah doktor yang kena jaga semua itu. Memang beratur. Kalau kita panggil main makan hari raya, apakah datang? Makan hari raya, apakah datang penuh dewan. Allah ramai ni. Kita kena beli mesin lain. Tambah. InsyaAllah. Nak tambah lagi mesin. Pakai duit PUZ. Duit urus zakat. Antaranya kita gunakan untuk ini, untuk umat Islam. Tapi kes pertama, buah pinggang rosak. Semua nak percuma, tapi tak semua dapat. Jadi pakcik pun datang ni, buah pinggang tu, habis doktor dapat macam mana? Baik pakcik, terus jawab soalan saya. Pasal apa pakcik tak makan ubat? Orang untuk bagi tahu kat saya, doktor, bila kita makan ubat kecil manis, buah pinggang kita rosak. Rupanya popular pandangan ni. Tok guru mana yang terbit perkataan ini? Saya pelik. Oh, bagi tahu orang kampung, bagi tahu. Jangan makan Maidin, jangan makan Maidin. Makan Maidin, buah pinggang rosak. Saya tak makan. Tapi sehingga buah pinggang pakcik rosak hari ni, kenapa? Itulah saya pelik, saya tak makan ubat. Kecil manis tu bagi rosak buah pinggang, bukan ubat. Doktor bagi ubat nak kawal kecil manis, harapan doa, insya-Allah. Tak kawal kecil manis, terkawal dalam buah pinggang. Sebenarnya bukan ubat yang merosakkan, kecil manis. Doktor bagi ubat nak bantu, pakcik tak makan, hancur dah buah pinggang. Tolong perbetulkan ya, masyarakat kita belajar benda salah. Ada benda dia belajar salah. Ubat doktor jangan makan. Tapi main juga jumpa doktor bila teruk. Patut jangan makan, masuk pupuk, lakung ginukum dia lah. Mai doktor beritahu dia mati dah doktor. Alhamdulillah. Potong nama seorang. Tak masuk duit dah seorang. Bagi tahu dia juga doktor. Ni dah main pula kacau doktor pula. Ni macam mana ni buah pinggang saya? Boleh recommend ke? Recommend apa? Ni dapat dialisis free. Jadi bagi kes macam tu kita bagi insulin. Insulin ya dari khinzir.
Tapi jika tak bagi, buah pinggang rosak. Lagi teruk, darurat. Ada unsur darurat, betul. Tapi bukan semua, itu kes pengecualian, tak tinggi peratusnya. Majoriti tak payah insulin, kita bagi tablet, InsyaAllah. Tak langsung dari sumber benzil. Kebanyakan begitu. Tapi masa bila kita tukar kepada yang handsel itu, dia tak makan tablet sampai dah teruk. Dia akhirnya memaksa diri dia dapat satu dari handsel. Ini kita bincang tekah biasa lah, tekah biasa dulu, InsyaAllah. Jadi betul ada darurat, tapi kes darurat patut tak sendiri. Kebanyakannya ialah kes boleh kita cegah daripada awal, dan kita boleh gunakan pilihan-pilihan dengan pelbagai yang kita boleh ambil yang jelas, yang lebih mantap ke halalan. InsyaAllah. Allah. Okey? Tidak? Ada soalan? Bolehkah kita boleh kena sihir, kita baling sihir itu semula kepadanya? Quran ada mengatakan jika kamu nak membalas, balas setimpal. Ada setimpal. Jika kamu boleh maafkan, itu lebih baik. Jadi kalau kita kena sihir, setakat ini ya boleh. Yang boleh setakat ini. Doakan agar sihir itu patah balik saya. Bukan tu belajar ilmu sihir untuk baling dia balik. Mana tok guru sihir, mai akademi sihir, aku nak belajar, baling balik ke dia. Kena ya Allah patahkan ini balik ke dia. Semua sekali. Dan timpakanlah musibah sekeras-kerasnya kepadanya, sebab dia manusia kafir kepadanya. Biasa ayat tadi, doa pada Allah, pulangkan musibah ini sepenuhnya kepadanya. Boleh. Boleh. Boleh buat. Dalam bab sihir ini bagus juga buat demikian. Bagi dia kena sakit. Lagi dia tak sakit, dia seronok. Tak apa, aku buat orang, dia maafkan aku. Tapi dia rasa sakit. Lagi dia rasa sakit. Dia menjerit di ujung sana. Bahawa astagfirullah. Bila sakit itu biasanya manusia dia fikir jauh sendiri. Dia boleh. Boleh. Dalam batas yang macam itu saja, setimpal dengan apa yang dilakukan kepada kita, insyaAllah. Bolehkah kita minta cerai dengan suami kita yang buat sihir pada kita? Kena doakan cepatlah proses di Malaysia ini. Kan baru diluluskan di peringkat bacaan awal bahawa perubatan Islam antara perubatan komplementari diterima Kementerian Kesihatan Malaysia. Biasa perubatan yang diterima di Malaysia, alopati itu perubatan moden, homeopati, acupuncture, herbology, kemudian chiropractic medicine, banyak. Tapi perubatan Islam tak pernah diterima. Hanya baru ini saja, sebelum ini dibentang dalam parlimen tolak perubatan Islam sebagai perubatan komplementari, ditolak. Hanya baru ini diterima. Dan bila mereka menelpon saya nak minta sokongan, saya tak faham apa masa itu, apa yang paling membincang, saya tak tahu. Jadi saya tolak kenyataan yang memang saya bincang konsep sangat, padahal dia nak mudah saja, jadi tak dapat nak bagi sokongan. Saya bincang konsep kata perubatan Islam, bukan sekadar hembus tu saja. Jadi dia tak mau dengar itu. Sebenarnya dia nak dengar cepat ni, yang itu, yang sekarang ni kita nak bagi lulus itu dulu. Dia tak terang begitu, padahal itulah yang dia nak lulus di peringkat sekarang. Tapi macam mana pun alhamdulillah lulus. Cuma sekarang ini bila itu lulus, sekarang mana-mana pun di kalangan ulama sedang berbicara tahap selepas ini, iaitu bila perubatan Islam diterima sebagai salah satu pengamalan perubatan yang sah
Maka satu bidang perubatan Islam ialah bab siher. Kenalah kementerian terima juga. Bila diterima pengamalan termasuk membuang saka, kita terima. Yang saya sebut itu bukan saya menolak, cuma saya berkata bukan sekadar itu. Jangan bila sebut perubatan Islam kira puang halau jin, bukan sekadar itu. Dia luas, tapi itu ada. Jadi itu nak disahkan dalam parlimen. Bila ini diterima, dia akan membawa pada satu pendekatan, iaitu dalam perubatan Islam ada bab melawan sihir. Jadi bila parlimen terima, kena terima yang itu sekali. Sebab itu satu bahagian perubatan Islam. Bila itu diterima, undang-undang akan berkembang ke satu tahap. Ini makan masa, doakan bagi dia cepat. Iaitu orang yang buat sihir boleh dibawa ke mahkamah dan dihukum. Kalau parlimen dah lulus, dia akan bawa ke situ. Jadi orang yang buat sihir ni kita boleh saman dia. Tapi yang jadi masalah besar, bagaimana nak kita sahkan? Bagaimana nak kita sahkan? Tok Bomo yang bakar-bakar, dia tahu. Dia tahu. Yang buat ni simpulan, dia boleh tahu. Sebab apa? Jin datang. Jin datang. Dan jin ni, dia pak turun. Betul lah Quran kata yang takwib ni manusia bukan jin. Jin dia pak turun. Dan saya difahamkan oleh ustaz-ustaz yang baik-baik lah, yang duduk di penjuru ini. Dia kata jika doktor nak minta jin main tolong, suruh tangan dia panggil. Tapi ni jin bodoh yang biasa lah. Marah kat seorang ni kan, dia ni cakap dia kata gerak. Dia dah kata kita ni tak betul. Suruhlah jin, suruh. Jin ramai. Main, dah bagi arahan. Pergi cekik leher, pergi dia sakit. Itu pun. Tapi tak kuat. Kita guna ayat-ayat, kita banting lah. Tapi boleh. Cuma nak jin lebih kuat, kena bertapak. Tu general jin. Macam bagai keselamatan lah. Dia nak buat sembunyi tak boleh. Tapi dia kena tangkap, kena gantung. Tapi dia bijak pakai senapang. Tapi aku bijak senapang pun bukan untuk tembak sembrono. Nanti aku pula kena tembak. Cuma dia nak khidmat kat siapa? Oh, dia hebat. Itu yang mahal lah. Anak aku betapa lama sikit. Lepas tu aku samyak nak buat apa nak. Dia ikut. Itu yang kita kata general jin. Main Tok Bomo biasa, dia tengok-tengok. Oh, minta maaf, jadi pakcik tak boleh. Pasal apa? Pakcik tak boleh. Sebagai general, pakcik sarjan. Jadi dia ada level-level. Jadi jin ni dia wakil Tok Bomo tu. Lepas tu kadang-kadang dia datang bercakap pada kita, dia bawa gelagat Tok Bomo tu. Cara duduk, cara gabung. Betul-betul dia bawa perawakan Tok Bomo tu. Jadi kadang-kadang kita boleh tahu dia ni wakil siapa. Dia betul-betul wakil hamba Allah tu, bawa betul-betul. Kalau aku pakai hidung lah sakit cakap, boleh kenal. Sampai akhirnya kita kata, betul, akulah dia. Betul. Tapi bolehkah mahkamah terima? Ini macam ini semua makan masalah. Tapi dah diterima, dasar diterima, boleh bawa ke situ. Dan akhirnya dihukumkan dia kafir, dihukum bunuh. Itu semua proses. Sebab apa yang dicepatkan proses itu di Malaysia, kes sihir makin teruk. Orang makin berani dengan bab-bab sihir, makin berani. Dan kita tak sedar kata itu kata keluar dari Islam. Boleh dipancung ke dalam hukum dan Islam boleh. Dan Umar dia pancung terus. Dan mereka ni akan hancur hubungan suami isteri dan sebagainya. Jadi saya boleh jawab soalan. Tiba-tiba yang buat sihir itu suami. Dia berlaku dua-dua. Ada kes suami buat sihir ke isteri, dia marah buat sihir. Ada kes isteri buat sihir ke suami. Biasanya perempuan lah, kat suami nampak dia berkenan yang lagi seorang. Nampak ni balik lambat selalu. Dia balik, abang pergi mana? Dia belajar surah Yasin. Abang balik lambat, kata abang pergi mana? Dia belajar surah Yasin. Sebulan dia belajar surah Yasin. Surah tak panjang mana, sampai sebulan. Korek. Oh, dia main kali 3. Buat
sehat, berpisah. Biasa begitu. Tapi kadang-kadang sebaliknya. Ini nak berubat dengan payah sikit. Sebab kita keluarkan balik rumah, suami letak lagi gym dia. Dia bahasa mudah, bahasa nak tergelak juga. Tapi dia berat. Dia berat. Allah Alam Bisawab, kita berlaku begitu, kami tak cerai. Kami tak cerai, datang agama percaya. Ini persoalan. Kalau ada undang-undang itu, ada ruang. Tapi sekarang saya nak minta cerai sebab suami saya seher. Orang tanya apa buktinya? Dia datang cerita, nak kereta pula. Boleh drive kereta elok, seher macam mana? Ini cara. Dari segi hukum, suami fasik, isteri boleh minta cerai. Boleh. Tapi dia ada proses mahkamah. Kena ada bukti. Cuma saya dia menjawab dasar, suami buat seher, memang dia fasik. Sebagai lelaki fasik, isteri nak minta cerai, boleh. Sebab dia suami fasik, boleh. Tapi proses itu Allah mahu. Sebab itu yang paling asas Allah minta. Mayang hajar doa, dia sampai minta sampai suami ni sakit teruk pun tak apa, dengan syarat dia bertobat nasuhah. Okey lagi. Okey lagi. Timpalah musibah pada suami aku. Supaya dia bertobat. Tapi suami kita, ini muskilah, masalah. Sebab itu kalau boleh kita undurkan masa, kalau boleh, kita nak kahwin semula lah, buat pemilihan semula lah, kalau boleh undurkan masa. Itulah yang kita sering sebutkan, belum kahwin, tapis-tapis. Jangan sembrono. Sebab kita dah kahwin, nak putus susah. Belum kahwin, perlu putus, walaupun dah tunang, tak apa. Dah tunang baru sedar, dia ni rupanya ada keturunan macam ini. Nampak cara pun dia tak semayang. Putus awal, masa tunang, tak apa. Tapi kita dah akad, dah jadi isteri, nak cerai, dia tak mudah dah. Sebelum berkahwin tu, pastikan insya-Allah kita dapat orang yang boleh kita percayai. Uji dia. Jangan tergesa-gesa. InsyaAllah. Ya, silakan. Tentang mahkamah, kalau nama perubatan dia, orang sunnah ni ada satuan, secara perubatan perempuan, mungkin mahkamah kan? InsyaAllah. Itu yang proses yang dicadangkan sekarang. Satu bila perbincangan tentang kes-kes sehari ini, memang kena ada satu, kita panggil macam perubatan, dia ada satu body, satu macam persatuan yang diiktiraf. Betul, Rizal sebut betul, kena ada satu badan. Itu pun sedang dibincangkan sekarang. InsyaAllah, kemudian bincang tentang metodologi, mengesahkan bukti dan sebagainya. Dan itu bidang kepakaran yang lain, insyaAllah. Ya. Allah Alam Bisawab. Jadi Alhamdulillah, ya, saya nak mencukupi. Cuma kita bincang seher panjang petang ni. Ayat mula pun buat seher, ujung pun buat seher. Bukanlah kita nak mengajak kita takut ke seher, tidak. Tapi kita nak peringatkan diri kita tentang iblis dan syaitan. Dia pandai untuk mengganggu kita daripada beribadah kepada Allah. Dan dia menggunakan manusia untuk ikut tunjuk dia, supaya manusia terbabas daripada Allah. Dan seringkali yang diuji dengan kesakitan ialah orang yang baik-baik, orang yang tak berniat jahat dengan orang lain. Seringkali yang tak berniat jahat dengan orang lain, yang tak bergaduh dengan orang lain, dia kena seher. Dia yang mendapat tempias semua itu. Justru kita kena ada perisai kita. Inilah rumusan kita petang ini. Kita kena ada perisai kita. Dan perisai kita mesti berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah sebagai landasan, itulah perisai yang paling kukuh, yang kita rumuskan sebagai melaksanakan yang wajib. Buat dengan khusyuk, jauhi yang haram. Kemudian tambah dengan ibadah khusus berbentuk berterusan. Contoh zikrullah, zikir dalaman kita, zikir di hati kita. Tak payah bising-bising sambil nak kereta ruqyah tapi hati ingat pada Allah. Itu bagus. Baca Quran. Walaupun kita tak buka Quran depan kita, tapi saya yakin alhamdulillah kita sudah menghafal sedikit sebanyak daripada Quran. Surah-surah yang pendek. Qul huwallahu ahad. Itu ayat ruqyah. Qul huwallahu ahad, ayat yang ada penawar berdasarkan hadis. Ulang. Tak payah buka Quran, kita dah menghafaz.
Tapi di rumah boleh buka Quran, kita baca sambungan ayat-ayat dari masa ke semasa. Jangan putuskan itu. InsyaAllah bila kita ingat Allah ketika senang, masa susah, dia ingat kita. InsyaAllah. Itu hadisnya. Ingat Allah ketika kamu senang. Masa kita sihat ni, Allah senyum, gelak. Makan ni kira pegang kuih kanan, spek kuih tangan kiri. Kira berselera sungguh. Berselera sungguh. Tengah makan duk hati apa lagi ada depan. Ini kira berselera sungguh. Sihat, selera, punya cucak macam burung cucak. Sampai terlupa baca doa, punya nak makan. Masa itulah kita kena banyak ingat pada Allah. Ketika kita sakit, nak ibadah pun, nak buat yang sunat pun tak apa nak boleh dah. Selesai yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib itu pun tak boleh yang sempurna. Duduk, baring, tak sempurna juga. Allah dengar rintihan kita masa itu, sebab kita minta dan dekat dengannya masa kita senang. Ini formula-formula dalam Islam yang kita tak boleh abaikan. Apa-apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.